Okay, so kalau ada soalan nanti just tanya je. Saya akan guna slide dulu, lepas tu nanti kita boleh sambil-sambil terus buat live lah. Okay, so saya akan buka slide. Sekejap. Okay, so saya buka saya punya slide ni, nampak? Nampak Nampak. Okay, so untuk tips lah information searching strategy ni ada setengahnya adalah yang basic punya, tapi saya cuba juga nanti untuk kita punya sesi yang untuk Scopus dan Web of Science tu kita akan pergi lebih detail sikit lah. Okay, so penting untuk information searching strategy ni sebenarnya kita tak nak student pergi banyak tempat, buka terlalu banyak tab, lepas tu apa lagi ada macam-macam lah, dapat terlalu banyak search result. Selalunya bila dah terlalu banyak tu student dia akan jadi macam mula-mula semangat, tapi lama-lama tu dah makin lama makin dah turun-turun dah dia punya semangat tu. Okay, so untuk iklan lah sebenarnya pada student, selain daripada awak menggunakan website library, awak boleh juga login kepada MyKM portal. Tak kisahlah as student ke, staff ke, lecturer ke, as long as warga UiTM, anda boleh akses saja kepada MyKM yang ada link dekat bawah tu. Tujuan dia supaya dalam satu portal ni anda dah boleh, contohnya selalu student dia kena buka banyak tab. Maknanya daripada website library, dia kena pergi pada collection, ataupun kalau dia nak tengok apa database kena buka pula link lain. Tetapi di dalam MyKM portal ni dia dah terus integrated kan. Dalam ni lah boleh tengok denda, dalam ni lah boleh dapat buku-buku yang related dengan fakulti, nak tengok buku-buku yang link dengan course outline dekat MyCourseware, nanti boleh explore lah. Dan saya dia juga buat video YouTube untuk mereka. Tapi sebenarnya kalau awak explore sendiri pun lagi bagus sebab dia dah ada dalam tu nak akses e-book, dalam tu nak akses online database. Boleh buka saja MyKM menggunakan nombor matrik atau nombor staff, password adalah IC number. Okay, so nanti boleh explore. So ini adalah antara collection yang kita ada, bukan sahaja bahan-bahan yang printed, kita ada juga e-book, kita ada juga online databases. So hari ini untuk modul kita akan pergi beberapa online databases yang related lah dengan fakulti hari ni. Okay, so student juga boleh akses dan juga install kita punya mobile app. So ada dua mobile apps kalau anda nak masuk dalam library, sekarang tak payah bawa kad matrik. Katalah nanti PKPB dah tamat, dah boleh masuk balik dalam library, tertinggal kad matrik tak boleh baca ke apa, anda boleh guna digital ID. So digital ID ni dia ada dalam digital campus. Kemudian yang kalau anda nak dapatkan maklumat-maklumat terkini, nak akses waktu opening hours ke, nak akses OPEC account dan sebagainya, install saja Pita mobile apps. Dan pada pengguna Apple jangan risau, kita dah dapat yang update version 13 something tak silap. So sebelum ni dia lambat sikit, so yang siapa yang guna iPhone tu dia dah dapat yang latest punya lah. Okay. Kemudian kalau mungkin ada student, selalu kita dapat soalan lah, student tanya macam nak renew buku, macam nak cari buku printed. So kita sebenarnya menyediakan satu link yang menempatkan ada lebih kurang 17 ke 18 video library guide. So awak boleh klik je URL ni, saya dah pendekkan. Jadi awak boleh terus saja tengok pelbagai jenis step by step. Kita dah tunjukkan, cuma dia punya suara tu suara komputer robot lah. Sebab kadang-kadang soalan tu soalan yang selalu sudah tanya, kalau kita nak tulis dia punya panduan tu panjang, jadi kita buat video untuk memudahkan. Contoh macam nak cari artikel dalam database, macam nak nak cari apa lagi, e-books dan sebagainya. Boleh tengok saja pada panduan yang ada dekat sini. Okay, dan UiTM juga menyediakan, ada setengah student dia malu lah nak assign kelas yang macam ni, ataupun dia rasa macam alamak banyak sangat kelas dah bertindih dan sebagainya. Kita ada juga yang jadi self learning, maknanya student klik saja pada kita punya MOOCs, UiTM Library Massive Open Online Courses. Ada banyak-banyak modul yang ada dekat sini dan awak boleh enroll sendiri, sign up sendiri. Okay, sama login dia menggunakan nombor matrik, password adalah IC number. Okay. So UiTM juga menyediakan One Search. One Search ni sebenarnya kita dah menyenangkan kehidupan student sebab sometimes dia ada certain keyword ke topik, cari saja dekat portal ni, dia akan crawl semua bahan yang kita ada, sama ada dia adalah digital ataupun dia adalah physical, buku fizikal lah. Maknanya dia akan crawl bagi hit search result tu. Jadi memudahkan lah pelajar untuk mencari sumber perpustakaan tu dalam satu page sahaja. Okay.
So kita juga ada open access discovery untuk makluman yang macam tadi saya tunjuk e-book, online databases tu, itu adalah yang dilanggan oleh pihak perpustakaan. Dan langganan ni biasanya sometimes disebabkan student tak gunalah, student ni asyik guna Google, asyik guna bahan-bahan yang bukan melalui kita punya page yang easy access tu. Jadi kita susah untuk defend ataupun justify sesuatu langganan tu. Jadi sebab tu kadang-kadang awak tengok, kenapa database ni dulu boleh akses, sekarang dah tak boleh akses. Jadi satu alternatif adalah bahagian Jabatan Perpustakaan Digital, dia cuba pull apa sahaja bahan yang memang free. Sebenarnya banyak sangat publisher ni dibagi yang bahan yang status dia open access. Jadi sebenarnya kita cuba pull dan kita kumpulkan mengikut fakulti-fakulti ni bagi memudahkan. Sebenarnya kalau awak access MyKM tadi, benda ni dah ada dekat dalam MyKM. Jadi senanglah, klik saja. Kalau tak nak guna MyKM tu, awak akan lalu open access yang URL yang ada dekat bawah ni. Okay. So kita nasihatkan guna MyKM tu sebab dia dah senang. Apa saja awak nak cari dalam satu portal yang sama saja. Okay. Kemudian perkhidmatan pay per view, yang ini untuk promote lah. Sometimes ada juga pensyarah ataupun staff dia cuba cari certain bahan. Kemudian dia tengok, alamak bahan ni tak dilanggan oleh pihak perpustakaan. Selalunya macam daripada database Wiley, daripada database Taylor and Francis. Okay, jadi bila ada keadaan macam ni, macam ni nak mohon untuk pay per view. Jadi dia ada syarat-syarat dia dekat sini dan pegawai yang bertanggungjawab menguruskan. So ada syarat-syarat dia kena tengok lah, dan pegawai ada borang yang perlu di-download dan isikan. Tapi biasanya kita akan cuba dulu bila kita dapat request pay per view ni, kita akan try cari dengan universiti lain dulu, boleh tak dapat, mungkin UPM ada langgan ke, USM ada langgan ke, dan kalau diorang bagi, kita bagi je lah, maknanya tak perlu nak bayar. Tapi sometimes ada juga keadaan kita dah try cari tetapi tak ada universiti pun yang langgan, jadi kita kena beli bahan ni, guna kad kredit. So kad kredit ni pegawai Pita Shah Alam lah yang menguruskan. Okay. Kemudian untuk pelajar sebenarnya bila awak dah start buat awak punya research proposal, sometimes student ni tidak refer thesis universiti lain. Okay, so dalam persefahaman universiti kat Malaysia ni, mereka telah membangunkan satu platform yang dinamakan Malaysian Thesis Online ataupun MyTo. Jadi ini adalah dia punya URL. Pelajar boleh dapatkan thesis ni, maknanya tak payah pergilah lagi tengah PKPB sekarang ni kan, nak tengok Unimas punya thesis ke apa, awak just klik pada link ini sahaja. Ada setengah universiti masih membenarkan 24 pages. Ada setengah universiti dia bagi full. Jadi terpulang ikut universiti tu. Kalau UiTM, kalau siapa yang biasa akses UiTM IR tu, thesis UiTM memang limit 5 pages sahaja. Dia memang tak bagi lebih daripada 5 pages lah. Okay, so boleh klik Malaysia Thesis Online MyTo ni untuk mendapatkan thesis-thesis universiti di Malaysia. Okay. So kita pergi pada search strategi. Search strategi ni dia sebenarnya adalah banyak tips. Kalau kita tengok yang advance punya lagi macam-macam konsep lah. Tapi yang saya cuba highlightkan dekat sini adalah yang user ataupun yang student perlu ataupun boleh gunakan. Sebab kadang-kadang kita ajar yang detail pun nanti kan at the end of the day student just guna beberapa searching strategi sahaja. Okay, so kita nak mengelakkan anda terlalu depend pada search engine ni. Sebenarnya apa-apa pun pergi dulu dekat website, databases yang dilanggan oleh pihak perpustakaan. Sebab kadang-kadang biasanya student bila dia pergi kat Google ke apa, dia tak sedar sebenarnya database tu UiTM langgan. Kalau dekat Google dia cuma mungkin boleh dapat page pertama sahaja. Ada juga keadaan kalau student guna Google ni, pernah tak awak dapat certain pages saja, dia macam teaser. Lepas tu tiba-tiba bila nak klik PDF dia minta apa? Sign in lah, dia minta purchase lah, macam-macam. Kadang-kadang tu teaser-teaser tu yang bila student ingat macam ada PDF, lepas tu bila nak klik macam-macam pula dia appear dekat situ. Sebenarnya tak sedar, tak realise yang UiTM subscribe to that particular articles. Okay? So apabila student cari bahan, selalu saya tanya, awak cari selalu kat Google ke Google Scholar? Selalu student SEM 7 ni dia punya jawapan ke arah Google Scholar. Google ke Google Scholar? Google Scholar. Google Scholar. So Google Scholar tu kita tak risau sangat lah. Sebab Google Scholar ni dia akan tarik akademik punya bahan lah. Cuma kita rasa, apa yang saya rasa lah, Google Scholar ni dia terlalu baik hati. Sebab terlalu baik hati, masukkanlah keyword apa pun. Sometimes kita tak tahu bahan tu adalah ditulis oleh trusted researcher ke, dia guna metodologi yang verified ke, ataupun bahan ataupun artikel tu disemak oleh peer review editor-editor yang bertauliah ke, trusted ke tidak.
Contoh macam Dr. Teguh Syarul, dia adalah salah seorang editor jurnal-jurnal yang established ni, dia tahulah. So tu yang saya rasa macam Google Scholar ni terlalu baik hati. Kita type lah apa-apa pun dapatlah bermillion-millions ke apa ke, terlalu banyak ke. Itu Google punya konsep lah. Okay. So untuk pelajar, especially mereka yang dah start buat research proposal, yang dah start nak tulis untuk awak punya dissertation dan sebagainya, selalu kita library, kita akan advise pelajar pergi ke jalan yang benar. Pergi ke jalan yang benar ni adalah, kalau sebelum ni orang tanya ataupun lecturer tanya, awak dapat artikel ni kat mana? Literature review awak ni guna apa? Kalau student jawab, Scopus, Web of Science, Journal Citation Report, selamatlah, awak takkan kena tembak masa dekat awak punya research proposal defense dan sebagainya. So pelajar sebenarnya awak kena pergi pada first adalah Journal Citation Report. So Journal Citation Report ni dia akan bagi tahu, contohnya Journal of Pharmacology tu dia punya, dia macam carta lagu lah. Maknanya kalau dia masuk dalam carta lagu tu, dia adalah jurnal yang berimpak tinggi dan bukan sebarangan orang boleh masuk dalam jurnal-jurnal ataupun pensyarah-pensyarah yang tulis ni nak masuk dalam ranking sesuatu jurnal tu, sebab dia perlu melalui banyak proses lah. Okay. So refer dulu Journal Citation Report. Kemudian awak juga kena refer pada Web of Science yang besok kita akan tengok lah macam mana dia punya dia. Web of Science Scopus ni dia adalah Abstract and Citation Databases. Selalu kita dapat juga pertanyaan student, kenapa saya tak boleh download? Saya pernah cari dekat Web of Science dan Scopus tapi tak boleh download. Sebab dia adalah Abstract and Citation Databases. Dia hanya akan bagi tahu berapa orang cited paper tersebut, jurnal tu berapa dia punya impact factor, berapa H-index. So besok kita akan pergi lebih detail lah. So ketiga-tiga ini awak kena akses daripada yang online databases library tu. Kita memang dah letak hyperlink. Jadi kalau daripada MyKM tu pun, awak klik je online databases, dia akan pergi pada URL yang ini. Okay. Cuma kalau selalu student dah ingat lah, saya guna easy access, so dia dah ada favorites easy access, boleh juga. Cuma daripada MyKM tu dah tak payah ingat lah easy access tu punya hyperlink ataupun URL sebab kita dah masukkan sekali dalam MyKM. Okay, setakat ni okay, boleh student? Boleh. Okay, okay. So kalau semua okay, saya pergi pada next. Seterusnya boleh juga anda menggunakan Simago. Simago ni dia sebenarnya oleh Elsevier, dia membuat satu portal di mana kita boleh tengok journals and country rank pula. Contohnya Journal of Pharmacology, kita boleh tahu dalam dekat Malaysia dia ranking yang keberapa. So kalau dekat Singapura, jurnal-jurnal apa yang masuk dalam dia punya ranking. Okay, so boleh refer juga dekat sini. Okay. Seterusnya untuk pelajar, anda boleh juga refer pada high impact dan quality journal. Kalau tadi orang putih yang punya, yang ini adalah Malaysia punya. So Malaysia punya ni dimanage oleh Pusat Citasi Malaysia ataupun Malaysia Citation Center. Maknanya dia akan meletakkan, kalau dekat my site ni, dia akan letakkan jurnal-jurnal ni, nampak, kita boleh nampak performance, prestasi sesuatu jurnal tu. Nampak dalam masa 5 tahun dia ada berapa dia punya yang dihasilkan, dalam masa 2 tahun berapa. Maknanya performance yang ini adalah jurnal-jurnal Malaysia dan mereka cuba juga kumpulkan dalam pelbagai bidang, tak kisahlah bidang sains ke, teknologi ke. So dekat sini dia punya bentuk dia macam Journal Citation Report sikit tapi ini yang Malaysia punya. Okay, kemudian kita boleh nampak terus H-index dia berapa jurnal tu, performance dia lah. Okay. So nanti awak boleh explore juga dekat my site punya page. Next adalah My Journal. My Journal yang ini dia tarik semua jurnal-jurnal yang diterbitkan dalam Malaysia. Sebab sebenarnya kita tahu pensyarah-pensyarah kita, penyelidik dalam Malaysia ni memang membuat kajian-kajian yang sangat aktif dalam pelbagai bidang. Jadi diasingkan yang tadi tu adalah untuk tengok berapa my site punya, mana berapa orang cite paper tu dan sebagainya, performance journal, yang ini dia listkan. Kita boleh tengok by title, kita boleh tengok by subject, okay. Boleh tengok lagi most download artikel sebab kebanyakannya jurnal-jurnal yang Malaysia ni dia bagi kita boleh download. Okay, contoh macam ni jurnal UKM, jurnal UM, boleh tengoklah UITM punya jurnal berapa banyak yang ada dekat sini. Ada ISSN number semua dah ada kat sini, okay. Baik, seterusnya adalah kita pergi pula, tadi awal-awal saya dah bagi tahu kenapa kita kena perlu tahu tips-tips untuk searching strategi ni. Senang cerita, kita tak nak awak habiskan banyak masa, terlalu banyak duduk kat satu page tu, alamak banyak je dapat, mana satu yang okey, mana satu yang tak okey, macam mana nak ambil, macam nak buat. So kita nak mengelakkan anda
mengikut kebiasaan yang sebelum ni. Bila dah pergi tengok searching strategi ni, kita akan lebih tahulah untuk bagi awak relevan topik yang awak tahu. Bila kita pergi kelas yang besok ni, Scopus Web of Science ni dia lagi up lagi level dia dalam kita punya searching. Okay? So kita tengok ini adalah yang basic. So kalau kita tengok nombor satu ni adalah keyword, specific term. Yang kedua adalah penggunaan Boolean operator. Yang ketiga adalah quotation mark, wildcard dan juga truncation. Ada juga nanti additional yang saya tambah dalam slide. Slide ni pun kalau nanti siapa nak saya bagilah dekat doktor untuk belajar refer. So yang ini adalah yang basic ya. Tetapi nanti awak kena tahu yang basic dulu sebab nanti kita akan pergi pada kelas yang advance besok untuk Web of Science dan juga Scopus. Awak akan menggunakan juga salah satu ni ataupun ada beberapa tips yang kita belajar hari ini dalam penggunaan Web of Science dengan Scopus. Okay? So kita belajar basic dulu. Okay, yang first adalah keyword and specific terms. Yang selalu terjadi student ataupun orang lain pun saya rasa dia orang akan buat. Kadang-kadang dia dapat satu topik ataupun dia kata alamak saya dah ada satu topik lah, contohnya virus infection in Malaysia apa semua. Yang selalu terjadi, siapa kat sini mengaku dia type sebiji keyword apa yang dia nak atau topik tu, ambil lah panjang-panjang. Virus infection in Malaysia apa semua, paste dekat Google. Lepas tu dia mengharap faham bahawa okey ada tak yang lebih kurang tajuk yang di tengah type ni. Paste. Siapa yang selalu buat macam tu? Mengaku cepat. Siapa selalu buat macam tu? Tak ada orang mengaku lah. Buat mula dulu. Awal-awal dulu lah. Itu bukan di jalan yang benar lah. So sebenarnya kita tidak menggalakkan sebab logik dia adalah kalau awak nak sebiji topik awak yang awak nak cari tu, awak letak dekat Google, lepas tu dapat pula, okey lah dah ada orang buat paper ni, nanti awak mesti kena hantar masa dekat research gap. Kalau dah ada orang buat sebiji topik macam tu, kenapa awak nak buat? So awak sebenarnya kena identify daripada awak punya topik, apa dia punya keyword and specific term. Okay? So keyword and specific term ni kalau orang social science ni dia kena identify lah. Itu yang kita advise pelajar sebenarnya. Nanti dalam slide saya seterusnya ada tips dia. Kita tahu dulu, contohnya tajuk panjang plagiarism is common among student. Daripada sini kita tahu apa dia punya dua main keyword. Sebenarnya kita nak study tentang plagiarism. Kemudian kita nak fokuskan pula plagiarism ni dengan student. Jadi bila awak type dekat Google sebenarnya awak boleh letak tanda plus dan dia akan carikan both keyword ni, plagiarism dan juga student. Dan ada tips seterusnya, apa yang saya tulis kat bawah ni ada merah-merah ni, jangan type ataupun letak masa awak buat searching. Ini memang selalulah. Dia letaklah as, and, the, apa benda ni semua, because, semua dia letak. Itu yang jadi terdapat terlalu banyak sebab dia ingat letak lagi banyak lagi bagus sebenarnya. Kan saya cakap tadi Google ni dia terlalu baik hati. Awak nak cari gosip artis tak betul tak tidak pun dia ada bagi hits. Apatah lagi awak type kata-kataan macam ni. Sebab dia akan kira itu adalah sebagai satu keyword term ataupun satu spesifik yang perlu dicari. Ni lah tak ada kaitan ni pun. As, apa lagi? All, also. Jadi elakkan meletakkan perkataan-perkataan macam ni bila membuat searching. Okay? Siapa pernah letak ni perkataan-perkataan ni? Ke baru sedar? Alamak, kenapa aku letak? Lepas tu dia sendiri jawab. Ada tak yang letak benda-benda macam ni? Ada. Itu yang dia dapat macam, kalau tak letak serba salah pula. Jangan serba salah sangat. Just ikut saja tips-tips yang kita share hari ni. Baik, seterusnya kita pergi pada Boolean. Nama macam transformer sikit tetapi sebenarnya dia simple je. Dia adalah penggunaan and, or dengan not. So tiga ni nanti kita akan guna nanti masa Web of Science dengan Scopus. Time ni awak kena membuat orang kata clear lah. Maksudnya pemahaman yang lebih jelas. Nak guna and ke, nak guna or ke, nak guna not. So ni simple dia. And bila awak nak buat multiple search term. Contohnya, awak nak cari tentang virus infection, lepas tu nak cari apa lagi? Virus infection relate dengan COVID-19. Sebenarnya dah ada dua. So nak relatekan lagi dengan apa pula? Contohnya awak nak fokuskan virus infection COVID-19 dengan mereka yang high risk. Orang tua ke ataupun mereka yang ada apa sakit-sakit yang berisiko tinggi ni. Okay, jadi dah ada tiga. Maknanya awak kena guna and. Tiga and lah. Ataupun awak nak guna or. Or ni atau lah. Mungkin awak nak COVID-19
Lepas tu awak nak kaitkan atau dengan apa lagi, virus outbreak yang ada, denggi ke, okay, nak tengok dia punya perbezaan COVID-19 tinggi, tapi kematian dalam denggi ni pun tinggi juga. Tu antara contoh. Ataupun not ni pun penting sebab awak nak minta dia excludekan certain konsep. Ini terjadi kalau selalunya bila buat kat Google tu lah, maknanya nak minta dia removekan certain keyword ataupun specific term. So kita gunakan not. So dia punya cerita dia macam ni lah. Ni dia punya diagram dia. Tetapi nanti dekat Scopus dengan Web of Science kita banyak gunakan benda ni. And or dengan not. Ini basic je. Tapi dekat Scopus Web of Science nanti kita akan guna lebih banyak. Okay. Okay, seterusnya adalah penggunaan wildcard. Wildcard ni sama. Yang kita belajar hari ni basic, besok kita guna lebih details. Wildcard ni adalah sometimes kita macam dia punya spelling ke ataupun kita tak sure, takkan time tu awak nak buka dictionary, nanti kata silap pula. Okay. So kita just replace saja menggunakan tanda soal. Senang je, tak payah tanya orang sebelah, tak payah tanya adik, macam mana ejaan ni tak payah. So replacekan saja dengan tanda soal. Jadi contohnya saya type behavior, letakkan tanda soal tu, replace, dia akan cari apa? Behavior, behavioral, behaviorist, apa benda saja yang relates. So dia mencepatkan. Okay. Baik, seterusnya, okay, saya pergi pula pada truncation. Okay, truncation ni sebenarnya simple. Malas nak type panjang-panjang. Semaknanya awak macam, alah nak minta je lah search engine tu ataupun databases tu cari. Okay, ini dia punya cerita dia. Contohnya, saya malas nak type yang panjang tapi saya nak minta dia hits juga. So saya type saja COMPUT, letak tanda asterisk dekat ujung. Yang ini kita akan guna juga besok dekat Web of Science dengan Scopus. So dia akan cari apa? Computer, computers, computing dan juga computational. Pada mereka yang buka Google ataupun Google Scholar sekarang, saya nak awak try cari. Gunakan yang sambil-sambil saya mention ni lah ataupun nanti mungkin nak buat kemudian ke pun tak ada masalah. Dan databases ni sebenarnya dia faham. Tak kisahlah databases mana-mana pun, sign direct ke apa pun awak boleh gunakan teknik ni. Okay. Ni ada antara contoh-contoh lagi lah. Yang bawah ni dalam database EBSCO pun boleh. Nampak dekat sini kalau siapa perasan, saya menggunakan boolean tadi iaitu N. Kemudian saya macam ni letak saja music, letak tanda asterisk tadi. So dia akan cari hits, music, musical, musician, musicians, ada S, musicality, ada banyak lagi lah. Ni antara contoh je. Siapa kat sini pergi buka new tab, type panjang-panjang. Buka lagi new tab, type panjang-panjang. Tak perlulah. Dan kalau perasan kat sini, kita ada combinekan juga phrase searching. So phrase searching tu nanti kita tengok macam mana pula konsep phrase searching tu. Okay, ini phrase searching. Semua orang tak sedar phrase searching ni sangat membantu. Ini pun kita akan gunakan besok. Okay, macam ni. Contohnya nampak macam lebih kurang sama. Yang ini tak ada quotation. Yang ini ada double, yang ini ada single. Sebenarnya kita sarankan awak guna yang double. Okay. So sebenarnya bila awak buat search hits ni, kita tengok contoh. Kat atas ni saya type je virus infection. Nampak dapat almost 3 million. Kemudian saya letakkan saja tanda quotation. Dia jadi lagi banyak ke lagi sikit? Lagi banyak ke lagi sikit? Sikit. Lagi sikit sebabnya dia cuma cari bila awak letak je tanda quotation tu, exact phrases tu sebenarnya. Bila kita buang quotation mark ni, dia cari apa tau? Virus, dia faham satu keyword. Apa lagi? Infection, satu keyword. Tu dah berapa dah? Berapa million dah. Kemudian dia faham pula lagi virus infection. Apa lagi? Infection virus. Tak ada kaitan pun cari juga. Kan saya kata Google by hati. Itu yang dapat dekat 3 millions ni. Okay. So make sure kalau awak ada specific term ataupun nak exact minta dia cari, letakkan saja. Tapi jangan type panjang-panjang macam tu. So identify apa keyword ataupun specific phrases tu dulu. Okay. Kemudian dalam online database yang dilanggan ni sebenarnya kita ada function filtering. Bukan Makeup 360 je ada filtering, database pun ada. So kalau tengok ada setengahnya dia ada refine by tahun, ada refine by jenis artikel, ada jenis publication. Kalau yang ini adalah Science Direct. Science Direct ni jangan terpanjat. Kalau siapa guna memang awak akan jumpa advance setahun. Sekarang tahun 2020. Awak memang akan jumpa tahun 2021. So jangan panik lah. Dia memang advance sikit. Ada setengahnya macam yang ini adalah Emerald.
kita boleh tengok last week berapa, last month berapa, last 3 month berapa, okay. Boleh filter ikut tahun lagi. Kalau yang sebelah kanan ni pula, kita boleh drag tahun dia. Kemudian ada setengah database yang kanan ni ada EBSCO, kita boleh limit to full text. So bila awak jumpa je button ni, terus je tick full text. Sebab memang automatik dia akan appearkan yang ada PDF yang boleh membenarkan awak download. Okay, so saya compare dengan Google Scholar. Siapa yang selalu guna Google Scholar perasan tak filtering dia ada ini sahaja. Ada anytime, lepas tu sort by relevant. Lepas tu tak boleh dah. Okay, so macam mana kita advise pelajar guna online database filtering ni punya function. Okay, setakat ni okay, boleh pernah guna tak online database filtering? Kat database mana? Kat database mana awak ni? Scopus lagi? Scopus. Apa tadi tak dengar? Tapi adalah juga gunakan, nanti kita pergi tengok live ni lah database filtering ni. Okay, next. Untuk mereka pelajar-pelajar ataupun mereka yang bidang medik, mereka yang bidang health sciences, okay, kita nasihatkan anda refer kepada pelajar-pelajar ni kadang ada malas nak refer index term, refer thesaurus, refer sinonim perkataan sesuatu spesifik keyword tu. Dan biasanya untuk mereka yang bidang health sciences ni, kita sarankan awak refer pada medical subject heading. Selalu student dia akan pergi pada PubMed, apa lagi, database-database yang memang dia akan guna term mereka yang bidang health sciences ataupun medik ni. Dia sebab tak sama tau pemahaman. Macam contohnya saya faham kanser, tu standard. Orang lain semua orang akan faham kanser. Tetapi dalam terms medik, dia bukan panggil kanser, dia panggil ada term yang perubatan punya. Contoh macam kat sini lah, kalau saya faham x-ray, saya faham CT scan. Hari ni ada apa? Hari ni nak buat CT scan macam tu. Tetapi bidang orang medik ni nampak tomografi ataupun x-ray computed lain. Dan kalau saya type dekat dalam website NLM ni, saya type abnormalities heart maknanya yang berkaitan dengan jantung, dia akan listkan lagi antara orang kata keyword yang relates dengan abnormalities heart ni. Apa dia? Ni semua ayat-ayat doktor lah, senang cerita. Nampak? Heart defect, congenital, ada lagi macam-macam lagi. Ini yang saya listkan. Okay, so untuk pelajar baik kalau biasanya mereka yang bidang health sciences, mereka yang bidang medik, kena refer benda-benda macam ni. Sebab kita punya pemahaman keyword kita tak sama dengan orang-orang yang biasa ni. Okay, spesifik punya term tu perubatan dia tak sama. Okay, ni contoh yang saya dapat dalam database EBSCO Medline yang memang kita langgan. Dia memang dah wujud dah dekat atas tu, perasan ada MESH 2020, ni yang paling latest. Sebelum ni dia MESH 2019 tak silap. Jadi yang ini dah details dah. Okay, bila saya type saja contohnya abnormalities heart ni, dia bagi list lagi kat bawah tu apa dia keyword yang relate dengan bidang perubatan ni. Dan yang bagusnya, bila dia bagi list macam ni, kat bawah ni adalah heart lah, skin lah, apa benda semua. Sebelah kanan akan wujud, nanti kita pergi live tengok EBSCO Medline ni, akan wujud nanti satu lagi subheading. Mana dalam yang main subjek topik bidang perkara medical ni, dia ada lagi pula kategori sub-sub dia. Mana awak tak perlu buat new search, lepas tu buat lagi masukkan keyword, tak perlu. Okay, so kita boleh tick-tick je dalam kotak ni. So bila saya klik search, nampak saya dah dapat spesifik dah. Saya cuma nak cari heart defects, relate dengan congenital ni. Ada lagi dia punya term, saya hanya nak fokuskan pada diet terapi dengan drug terapi. So dekat sini bila kita buat pencarian, nampak ni macam coding-coding sikit lah, medical subject heading, dan dia lebih details dia punya search results tu. So EBSCO Medline ni kita langgan dan dia membantu juga pelajar, especially kita lah yang bidang health sciences dan juga medik. Okay, baik, seterusnya ini antara tips yang kita boleh buat untuk membantu bila awak nak cari, buat pencarian untuk awak punya literature review ataupun untuk digunakan dalam awak punya writing dan sebagainya. Okay, ini yang selalu orang buat. First ni adalah manual ataupun hand picking. Yang selalu awak buat ni, Google, 2-3 hari Google, 2-3 hari browse, 2-3 hari buka banyak search engine. Okay, ada setengah tu pergi cari kat ResearchGate.
ada setengah tu cari dekat akademia. Akademia ni tahu kan, bila kita dah start cari satu benda, nanti dia akan masuk dalam email. So macam menyemak pula pun ada. Okay, kalau kita kena langgan yang premium, baru dia dah stop dah iklan-iklan tu. Okay, boleh juga cari dekat Connected Papers. Pernah tak guna yang saya mention ni? Connected Papers, Scholarcy, Microsoft Academic. Pernah ke tak pernah ke bawah ini dengar? Tak pernah. Nah, Okay, so sebenarnya ini adalah apa dia orang kata sumber ataupun website yang membantu pelajar. Nanti awak boleh try tengoklah ResearchGate ni, yang bagus ni kita boleh minta dengan author. Sebab sometimes kita tu alah benda ni bayar lah, UiTM tak ada, lambat lah nak request dan sebagainya. Okay, awak boleh request dekat direct pada author yang tulis paper tu. Okay, Academia Edu ni bagus, tetapi dia kejap lagi kita masuklah iklan-iklan semua. Connected Papers, contohnya awak cari tentang virus infection, dia akan buat mapping diagram. So tu bagus, nanti siapa nak cuba boleh try, type je Connected Papers. Scholarcy ni pula dia akan tarik bahan-bahan yang memang ditulis oleh researcher-researcher. Dan saya pun baru tahu sebenarnya Microsoft Academic ni dia bukan Microsoft Office tu semua, bukan dia tarik juga paper-paper yang ditulis oleh researcher-researcher. Ada banyak lagi lah, tapi ni antara yang pernah saya cubalah. Dan awak boleh juga cari artikel di tempat-tempat yang saya mention ni. Ini yang selalu orang buat manual. Okay, yang kedua tipsnya adalah menggunakan snowball method. Okay, snowball ni sebenarnya bila awak dapat beberapa artikel ke daripada ScienceDirect ke, daripada mana-mana ke databases, sebenarnya first kita nak buat apa, kita refer pula, katalah awak jumpa satu paper tu virus infection, COVID-19 ke apa, awak rasa bagus lah dia ni punya paper ni, lompat terus dekat, nak cari lagi paper yang saling berkaitan dengan yang paper yang awak tengah buka ni, lompat dekat mana? Lompat dekat references, part references, ataupun awak tengok dekat part citation tu. Yang ada selalu orang tulis referring to this study, previous research, mana kita merujuk kepada kajian-kajian yang dilakukan oleh orang lain. Bermakna awak tak payah nak buat new search. Dan yang bagusnya adalah setengah artikel yang kita tarik daripada databases ni, dia dah wujudkan hyperlink. Jadi katalah awak tengah buka easy access, tengah buka ScienceDirect, so awak pergi lompat dekat bahagian references, lepas tu awak klik dekat yang URL ni, hidupkan yang dia punya hyperlink tu, dah terus boleh dapat. Mana tak perlulah lagi nak pergi cari, buka Google search. Pernah guna tak cara ni? Ni saya panggil snowball method. Pernah. So sebab kebanyakan artikel ni dia dah menghidupkan hyperlink. Jadi senanglah. Okay. User pun dah tahu, senang. Kita terus nak tengok related artikel ke yang kajian paper orang-orang yang merujuk paper ni juga, kita klik saja pada bahagian references. Okay. Okay, next. Puan D, saya nak tambah sikit boleh? Okay, hyperlink itu sebab itulah nanti masa kalau penulisan thesis ataupun journal ya, untuk bahagian references tu anda kena betul-betul tulis dengan keadaan yang betul. Nama dia, volume of the journal, issue, pages, sebab benda tu akan dibuat hyperlink. Kalau korang letakkan info yang salah tentang references itu, maka dia tak wujud hyperlink tu. Betul. Alright, thank you. Okay Doktor, thank you. Dia tak boleh sembarangan lah. Dia ibaratnya hyperlink tu dia membawa kepada that real punya artikel. Jadi pensyarah pun akan tahu pelajar ni saja-saja wujudkan references tu ke, tipu-tipu ke, manually letak ke, dan kita sebenarnya suggest pelajar yang dah pergi session pencarian artikel online database ni, dia pergi pada satu lagi session iaitu untuk references, manage awak punya references. Tu kena pergi kelas lain pula lah untuk kita ajar cara yang betul buat references, nak cite orang, 2-3 orang macam mana, supaya awak tak buat manual. Siapa yang buat manual sekarang ni memang nanti awak akan merasai dia punya uara dia lah. Chapter 1 tu okey lagi, dah masuk chapter 2, alamak banyaknya. Jangan buat manual. Masuk kelas kita ada buat Mendeley dengan EndNotes, boleh je nanti contact, kita buat session lain pula lah. Okay, so next tip seterusnya adalah pelajar kadang-kadang dia malas nak guna part advanced search. Rasa macam aku bukan nak cari benda bombastic sangat pun, nak tekan advanced search ni macam nampak complicated. Sebenarnya advanced search ni dia lagi membantu sebab ada setengah database ni awak boleh cari multiple. Kalau kita tengok tadi
Google nak kena type, dia limit beberapa keyword ke apa ataupun dia dapat terlalu banyak, tetapi dalam database ni contohnya macam ProQuest Dissertation, EBSCO Medline, boleh tambah-tambah ni kotak ni, tekan plus ataupun kalau tak nak, tak jadi lah, tekan je tolak, dia akan remove, nampak? Dan ada juga field optional ni nanti kita tengok bila kita tekan dia ada lagi, macam-macam ada kita boleh letakkan. Okay, so ini adalah tips menggunakan advanced search. Nanti yang besok Web of Science dengan Scopus, kita punya advanced search bukan yang ini kita punya advanced search kita up sikit. Yang itu dia banyak combination lah. Okay. Okay, seterusnya kita menggunakan tips screening. Screening ni bila awak dah dapat ataupun dalam Science Direct yang saya tunjuk ni, daripada title, contoh macam ni title panjang-panjang, lepas tu janganlah rasa macam down pula, apa benda panjang sangat, jangan. Daripada title ni sebenarnya awak boleh terus klik pada abstract ataupun bila awak dapat mana-mana artikel yang awak dah download, kalau kata artikel tu 24 pages, janganlah rasa macam alamak 24 pages nak baca ni dah pukul berapa, besok ada kelas lagi tak sempat. Jangan merasa down ataupun rasa macam demotivated. Okay, tips screening ni membantu bila kita baca title dan juga abstract. Scan dulu screen dulu, baca, sebab dalam abstract ni dia akan bagi tahu this study, apa dia punya metodologi, dia guna metodologi untuk collect data apa, lepas tu apa finding dia, apa recommendation dia, dan dia sebenarnya dia dah concludekan dah. Jadi bila awak baca abstract ni awak dah macam scan dulu screen, finding okey lah, saya rasa metodologi dia ni okey jugalah untuk saya gunakan. Dia punya study ni fokus pada apa, parents dan sebagainya, children. So saya punya kajian lebih kurang juga. So baru awak boleh download artikel tu ataupun boleh move pada next stage untuk baca the full article. Okay, dan screening ni juga membantu bila awak dapat banyak sangat PDF dalam Mendeley dengan EndNote, dia ada function untuk check duplicate. Sometimes pelajar dia sebenarnya dah download artikel tu, lepas sekali dia download mungkin dia letak nama lain, ataupun biasa dia download daripada Google Scholar, nama file tu lain. Bila dia download daripada Science Direct biasanya dia akan mula dengan S something, dia punya DOI apa semua, nombor. Okay, jadi dia tak sedar. Dia tak sedar sebenarnya artikel yang sama. Itu yang dia dapat dalam 150 artikel. Dalam references Mendeley EndNotes kita boleh check duplicate. So dia akan biasanya dia ada satu method lah dalam references ni. Dia akan pergi pada keyword, dia akan pergi pada author. Nanti dia akan bagi tahu ada 35 duplication artikel. Okay, so tu antara tips dalam screening lah. Okay, next terusnya tips ni adalah saya nasihatkan pelajar untuk installkan browser extension yang dua-dua ni dekat anda punya Google. Yang pertama ni adalah Copenio. Copenio ni dia dibawa oleh Web of Science. Yang kedua adalah Unpaywall. So Unpaywall ni sebenarnya bila awak cari dekat Google ke Google Scholar ke, sekiranya bahan tu adalah bahan yang berstatus open access. Ini yang legal punya ni bukan yang illegal. Anda boleh terus dapat artikel. Nanti dia akan keluar gambar kunci hijau. Tengah-tengah cari artikel kat mana-mana website. Contohnya tadi, ingat tak saya mention? Academia, Connected Papers, Scholarcy, Microsoft Academic. Dekat sinilah penggunaan PDF tracker ni membantu. Bila dia keluar, dia akan cakap PDF found dalam Copenio. Bila keluar gambar kunci dekat certain particular artikel tu, anda dah boleh download terus saja PDF tu. Okay? So ni pun saya ada juga dekat saya punya extension dan dia membantu. Okay, next kalau ada apa-apa soalan, ada masalah ke apa, boleh contact lah. Kita akan update juga dan kita ada juga servis librarian on chat yang duty. Kalau siapa perasan kat website library tu, di bahagian bawah ada yang orang warna hijau tu kan, maknanya kita tengah online lah. Kalau dia warna kelabu jangan risau, kita akan dapat awak punya message tu melalui email pegawai kita. Jadi dia akan reply, kita dah set automatic dah. Okay? So, okay tak setakat ni? Ke baru hari ni tahu apa-apa yang saya explain tadi ke? Okay? Setakat ni okay? Ada nak tanya apa-apa? Sekejap. Saya tengok chat jap. Ada nak tanya apa-apa sebelum kita pergi live? Setakat ni okay kot. Okay, so kita pergi pada MyKM UiTM. Tak je MyKM UiTM sebab saya prefer anda pergi MyKM ni.
Kalau nak pergi website boleh juga, tapi kalau pergi website library dia akan jadi macam ni lah. Nampak? Student macam nak pergi online database mana-mana, pergi klik sini. Bila klik sini, awak akan dibawa pada page lain pula, iaitu apa dia? Pergi pula nak pergi mana ni, nak pergi e-book ke, nak pergi online database. Dia dah confused dah. Kat sini pun dah sampai part confused. Lepas tu dah klik sini, nanti kena masukkan ID, password, so banyak step lah. Tetapi kalau MyKM ni, anda login saja menggunakan, ni contoh student punya ID saya biar je. So bila klik nombor matrik, password adalah IC number, so klik submit. So dia akan automatic terus masuk dalam page MyKM ni. Dan daripada sinilah sebenarnya kalau kita tengok, nampak? Pelajar ni adalah pelajar engineering. Jadi dia dah bagi tahu dah ada 151 new arrival. Ada berapa buku? Nampak 69,000 nak baca. Okay. Institutional repository berapa? Dalam ni kita dah letak link. Nampak? Nak pergi check denda, nak check buku, pergi OPEC. Nak tengok e-book, klik e-books. Nak pergi pada online database macam hari ni, klik online database. Nak tengok apa lagi? Yang tadi saya mention open access discovery. Dah ada dah. Local content hub. Semua ni ada dekat bawah ni dah. Okay. Okay, saya bagi masa untuk anda klik MyKM ni dulu. Saya letak URL dia siap-siap. Dah login. Okay, masukkan nombor matrik. Password adalah IC number. Okay, dapat? Dah login dah? Dah login dah, Puan. Okay, dah login. Ada lagi tak? Okay, berjaya ke baru first time masuk ni? Dah semester 7, baru first time masuk. Okay dah, berjaya. Sekejap tunggu sekejap yang lain. Okay, Siti Nur Ana Suha sudah, yang lain-lain yang dah jawab tadi okay. Okay, so bila dah berjaya masuk MyKM, so dekat sini sebenarnya nampak kita dah letak information resources. Nak klik-klik apa pun boleh. My courseware, yang ini yang ikut awak punya course outline tu. Kalau anda adalah pelajar health sciences, apa subjek-subjek semua kita dah letak kat sini. Nanti boleh tengok lah, nampak. New arrival ada 151, semua dah letak dekat sini. Okay. Kemudian nak tengok my profile boleh. My QR ni nak masuk dalam library yang tadi saya kata tak perlu bawa kat matrik tu semua pun boleh. Tetapi hari ni kita nak terus pergi pada online database. Saya nak semua orang klik pada online database. Okay. Tunggu sekejap. Okay, yang lain dah klik dah online database? Dah. Okay. So kita pergi 2 database, sempat kot. Kita pergi Sign Direct dah selalu guna ke? Dengan EBSCO Medline. EBSCO Medline tu pun bagus juga. Okay. So dekat sini kalau kita tengok dia dah kumpulkan ikut subjek. So selalunya health sciences ni dia duduk, kita dah ada juga bidang, boleh je klik health sciences. So dia akan bagi ada 14 database. Okay. So kita akan pergi dulu, yang first adalah EBSCO Medline. Sebab EBSCO Medline ni dia sebenarnya ada banyak tau EBSCO ni kita langgan. Contohnya Sinal ni lebih pada nursing, Dynamed Plus ni dia lebih kepada dia ada untuk, kata saya dia lebih kepada mereka yang bidang medik lah. Okay. Medline ni dia cover semua. Health sciences, medical pun dia. Lepas tu EBSCO Scientific ni lebih kepada dia image, dia ada gambar-gambar. Contohnya kalau mereka ni nak tengok apa, gambar-gambar x-ray ke, okay, nak tengok badan anatomi ke apa semua ada dekat sini. Lepas tu ada macam-macam lagi. Kalau untuk chemical database ke apa, boleh tengok reaksi. So kita dah listkan. Dan untuk pelajar, dalam database ni kita ada satu database nama dia ProQuest Dissertation Thesis, yang ini adalah langganan Kementerian Pendidikan Malaysia. Dia memang langgan untuk semua universiti. Awak nak tengok contoh, kalau tadi UiTM bagi berapa muka surat je untuk kita download? Berapa muka surat kalau siapa perasan? 5 page. 5 muka page saja. Dalam ProQuest Dissertation ni awak boleh dapatkan thesis overseas yang dia bagi full thesis. Contohnya thesis tu ada 145, memang awak boleh terus download daripada Universiti Cambridge ke,
daripada Oxford ke, daripada Arizona University ke, dia memang bagi. Dan dalam dia punya thesis full text ni, kadang-kadang dia dah siap bagi questionnaire, contoh, survey, dia punya table, findings complete lah. Okay, kalau awak nak tengok contoh-contoh thesis luar negara, boleh refer pada ProQuest dissertation and thesis. Okay. So kita nak klik apa dulu? Kita klik pada ProQuest dissertation and thesis end. Kita klik ni EBSCO Medline complete. So klik EBSCO Medline complete. Kita boleh klik yang details dekat sini. Icon details. Sekejap. So dia terus bawa. Kenapa? Kejap-kejap Orang lain pun sama klik lagi sekali. EBSCO ni tak boleh pula. Semalam boleh. Tak boleh. Kejap. Mengapa? Dia minta saya lalu easy access ni juga ke? Kadang-kadang publisher ni dia tukar hyperlink tu, bila dia tukar ataupun dia update sistem tu yang jadi kita tak dapat klik tu. Sekejap. Kalau tak boleh, try masuk yang easy access ni. Orang lain boleh tak? Ke sama macam saya tadi, dia keluar invalid untuk EBSCO tu. Okay, so sama je dekat sini yang kita dah letak. Sama je kita tarik benda yang sama sebenarnya dalam MyKM tu. Okay, kita pergi dekat huruf E. Terus pergi pada EBSCO Medline. Siapa yang tak berjaya macam saya tadi, nanti saya kena report dengan technical. Lambat now. Sekejap. Ada tak yang dah dapat? Masuk ke page EBSCO Medline. Okay. So klik yang EBSCO Medline ni. Dapat. Okay, saya tunggu orang lain jap. Yang lain okay? Boleh? Kalau tak boleh MyKM tu, kita try masuk direct. Apa dia tengah loading? Okay, kita tunggu jap. Okay. Ada lagi yang belum masuk? Okay, satu lagi kita try pergi Science Direct. Kalau daripada sini boleh tak? Okay. Try tengok. Science Direct okay. Daripada MyKM. EBSCO Medline ni je. Okay, kita buka dua-dua. Siapa yang tengah internet dia okay, kita buka Science Direct punya page. Satu lagi kita buka EBSCO Medline. Okay, saya tunggu jap. Ada lagi yang tengah buka? So, dah. Okay, dah. Okay dah? Dah. Okay, so bila kita dah pergi the real punya databases, barulah kita dah boleh start guna dah kita punya searching yang tadi tips-tips tu. So dalam Science Direct, kita guna simple dulu. Katalah awak nak cari tentang virus infection, kita letak terus. Yang ini kita guna teknik apa? Kita guna teknik phrase ataupun exact phrase tadi. So untuk mengelakkan dapat banyak, tak ada masalah nak tunjuk demo, letak je virus infection, pergi dekat tanda ni dapat berapa. Kita tengok dulu. Dapat 552,000. Hari pun malam nak pergi tengok, nak filter dan sebagainya. So kita letakkan demo, meletakkan tanda quotation. Saya search lagi sekali. Nampak dah berkurang 128,000. Walaupun dah berkurang macam ni, ingat tak tadi saya kata kita boleh gunakan function by refine. Refine ni dekat database semua ada. Nampak? Jangan panik pula. 2022 dah ada dalam Science Direct. Jangan panik. Dia memang dah ada. Dia memang advance setahun. Science Direct yang memang dia advance. Walaupun dia macam ni, walaupun bahan tu sebenarnya official next year, tetapi editor dia dah laju check apa semua. So dah boleh terus publish walaupun di tahun depan. Nampak macam ni. Dapat dah boleh download. Dan dalam Science Direct, bila awak jumpa ada ikon download PDF, bermakna your ITM subscribe to that particular article. Kalau dia keluar get access, yang itu kena mohon mula. Contoh macam ni. Tak ada kan? Tak ada download PDF. Yang ini bermakna kita tak subscribe. So yang ini kena mohon dekat
interlibrary loan. Interlibrary loan dekat mana? Bila anda klik OPEC, okay, bila klik OPEC, sebenarnya dalam anda punya my account, okay, dia dah ada satu function untuk anda request artikel tu. Sekejap saya tunjuk dalam my account ni dia ada satu function, nampak ni? Interlibrary loan, nampak? Nampak tak interlibrary loan ni? Kat sini sebenarnya kalau anda nak request bahan artikel ke yang tidak dilanggan. Jadi kita akan minta dengan universiti lain. Itu nanti pegawai kita lah yang akan uruskan. Okay, so dalam ni, dalam anda punya OPEC punya account, klik saja pada interlibrary loan ni. Okay, boleh? Boleh? Ke tak pernah mohon? Boleh, tak ada bayar pun, free je interlibrary loan ni. Okay. Baik, seterusnya, apa lagi? Dalam Science Direct ni, siapa yang selalu download? Ada tak awak download satu? Siapa kat sini guna Science Direct download satu-satu artikel? Saya. Siapa kat sini download? Awak nak artikel ni download. Apa tu cari lagi? Okay, nak suka pula artikel ni. Download lagi. Scroll bawah lagi. Okay, yang ini pun macam okay. Download lagi. Siapa kat sini macam tu? Saya, Zira, macam tu lah. Siapa lagi yang terjebak dengan keadaan begitu? Saya dulu pun macam tu juga masa sama-sama student. Sebenarnya, okay, ingat tak tadi tips? Siti Noorana Suha sama juga. Okay, so sebenarnya dalam awak punya pencarian online database ni, ingat tak tadi kita ada belajar tentang kadang-kadang, alamak, ni nak apa benda artikel ni. Okay, ingat tips tadi, baca part abstract. So klik je kat sini. Bila awak rasa macam awak screening tadi, baca. Okay, naklah artikel ni. Kalau saya jadi tips seterusnya yang saya akan ajar adalah, saya tick dulu. Okay, artikel ni okay. Okay, dah sekali tick. Baca lagi part abstract. Jadi cerita pasal apa? Oh, virus Zika. Okay. Baca sikit. The aim of the study, method dia apa, result dia. Okay, dengue apa semua. Okay, tick. Jangan semangat terus tekan download PDF dalam Science Direct. Okay. Apa lagi, baca lagi part abstract. Kat sini sebenarnya awak gunakan teknik-teknik yang kita ajar tadi tu. Baca background, method, result dia. Okay, ni macam okay. Okay, 3. Okay, sebenarnya bila saya klik yang tik tadi, ni H9N2 ni apa semua, baca sikit kat abstract. Okay, dia cerita pasal apa. Okay, tik. Okay, sebenarnya next step adalah kita boleh downloadkan beberapa artikel ni serentak. Okay, bermakna sekarang ni saya tengah display sebanyak 25 artikel. So maksimum sebenarnya 25 lah awak boleh download serentak. Okay, yang ini tadi saya berapa je, saya tik. Okay, apa yang terjadi seterusnya adalah saya nak awak klik. Nampak tak dekat atas ni di dimension download for articles. Bila kita klik download for articles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak sampai 10 second, apa yang terjadi adalah nampak tak dia tengah kompreskan 4 artikel tadi dalam apa? Dikompres dalam apa? Dikompres dalam apa? Student. Dalam apa kejap tanya diorang ni? Siti Noorana Suha jawab, dalam zip file. Jadi, apa yang terjadi sebenarnya, awak nak 4 artikel tadi, tinggal buat apa? Tinggal extract saja 4 artikel tu, pergilah awak punya D ke, awak punya specific folder ke, dalam my document ke, my computer ke, kita boleh extract. Jadi Puan Diana, ya. apa beza dia dengan export kat sebelah tu? Apa doktor? Sebelah download tu ada perkataan export juga, apa beza dia? Export tu dia export ke mana? Export ni export yang untuk references. Jangan salah, export ni, ini nampak dia ada option, ada 4 citation yang kita select tadi. Kita boleh masukkan guna RefWorks ke, RS, BibTeX ataupun text. Kalau dalam Mendeley, dia guna BibTeX, tak silap saya, BibTeX. Dalam EndNotes, dia guna RIS. Dia guna 2 ni je, salah satu. Tengoklah hari tu dia guna Mendeley ke, dia guna BibTeX.
Selalu Okay, saya pergi thank export. you. Ini references. Ini untuk kita nak cite that 4 artikel ni. Tetapi yang download for articles ni awak punya PDF tadi tu. Ada 25 tadi PDF yang student dah tik-tik, baca abstract, lepas tu tik. Baca abstract, tik. Jadi bila saya klik sign direct zip ni, okay, tak sampai 10 second saya kira lambat-lambat tadi nampak. Ni biar je lah iklan-iklan. WinRAR ni sebenarnya free je. Jadi nampak ni, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau saya jadi student, saya tinggal buat apa? Extractkan saja ke mana? D ke, nak create satu folder khas ke dekat dokumen. So barulah lepas tu awak move nak baca. Daripada situ yang saya kata tadi, setelah saya extract ke desktop, daripada sini kita buat pula tips seterusnya. Ingat tak tadi saya kata bila kita buka PDF, kebanyakan artikel tu dia dah wujud dengan hyperlink. Jadi move pula bila awak scan, part abstract, apa semua, baru awak terus macam, saya rasa artikel ni macam okey lah yang researcher-researcher lain cited paper ni apa semua. Jadi kita lompat terus kat part mana, ingat tadi saya kata lompat kepada bahagian dekat references. Scroll lah ke bawah untuk references. Terus pergi pada part yang page lain. Nampak ni? Dah ada gambar tangan tu. Kalau kata awak nak paper ni, transit receptor potential lah apa benda ni, okey lah benda ni. Tekan je lah gambar tangan ni. Kalau kata artikel ni dekat sign direct dan dia benarkan awak download dan dia berstatus open access, memang kita terus dapat lah nampak ni. Gambar tangan ni, gambar tangan ni, gambar tangan. Ni gambar tangan. Kalau kata dia sebenarnya tengah buka dekat artikel ni adalah di host dekat Science Direct. Science Direct UiTM Langgan, memang dapat lah terus. Ni yang saya cakap tadi ni, URL ni. Lompat dulu dekat bahagian references. Saya buka satu, allow. Tengok. Puan Diana, saya ada soalan nak tanya. Okay, kalau macam tadi kita buka EBSCO, database, and then kita download beberapa artikel, and then kemudian kita pula buka Sign Direct dan kita download. Kalau ada tak kebarangkalian kalau paper tu yang sama, dia akan double download ataupun dia akan maklum kepada kita yang paper yang sama tadi telah di-download? Dia ada duplication berlaku juga. Sometimes ada duplication berlaku. Tapi kita boleh nanti guna dekat Mendeley ataupun EndNotes. Kita boleh highlight semua bahan yang kita dah masukkan dalam Mendeley ataupun EndNotes tu. Kita boleh minta dia checkkan duplicate. Sebab sometimes artikel tu sama. Tapi dekat dalam EBSCO mungkin dia guna tajuk dia lah. Dia guna bila kita save download tu kadang-kadang perasan tak? Dekat EBSCO dia guna nombor tak silap saya. 10 something macam tu lah. Ataupun dalam Sign Direct dia guna SD macam tu. Sign Direct dia guna macam ni. Kadang dia guna tajuk. Jadi kita boleh minta Mendeley ataupun EndNotes tu check. Sebab Mendeley dia dengan EndNotes dia akan pergi pada title dengan author. Author confirm sama kan walaupun dia daripada database EBSCO ke daripada Science Direct. So dia akan bagi tahu there is a duplication berlaku walaupun dia daripada database yang berbeza. Okay, terima kasih. So yang ni makna kita tengok yang ni makna kalau dia bagi kita download, kalau dia open access dapatlah. Nampak? Dah dapat. Dapat dah ni. Satu artikel ni. Dapat artikel kedua. Jadi tak sampai berapa second sebenarnya awak dah jimat banyak masa. Saya nak mengelakkan pelajar ni buka banyak tab. Nampak? 10 pages dapat. Boleh terus download. Okay? Okay, so UiTM kita langgan juga ni. National NEJM ni kita langgan. Okay, so bila awak pergi real databases ni yang baru kita guna tips tadi. Janganlah awak guna satu ni je. Lepas tu guna lagi cara buka satu-satu apa semua. Bila kita dah pergi go through semua tips-tips tadi, gunalah apply masa awak buat searching dekat database. Okay? Boleh. Setakat ni okay. Dan sebenarnya dalam databases Sign Direct ni, katalah saya buka contoh saya nak artikel yang ni, saya klik pada dia punya details yang bentuk HTML ni. Sebenarnya yang bagus ni dalam databases ni dia dah bagi tahu dah recommended articles. Dia dah buat kerja dia dah. Ni dia guna artificial lah komputer punya method di mana dia dah bagi tahu dah. Nampak? Antara artikel ni yang berkaitan recommended artikel, awak pergi je lah kat sini. Boleh terus download PDF je. Okay?
Boleh. Kadang-kadang student dia tak pergi real artikel tu, dia pergi download je. Tapi sebenarnya dia dah bagi recommended artikel. Okay. Dalam ni pun sebenarnya kat bawah kalau bentuk HTML ni, kat part references tu dah ada dah. So dia bagi tahu lagi dekat dalam Scopus ke, dia masuk dalam Scopus ke, dia dah bagi tahulah. Ni kita boleh terus download. Okay. Boleh. Setakat ni okay. Ini adalah Science Direct. Okay, dan Science Direct ni pun kalau kita tengok, dia ada part advanced search. So ni antara tips seterusnya lah. Siapa nak pergi pada advanced search boleh. Nampak? Dia dah bagi tahu dah. Ni show all field. Nampak? Ada banyak lagi. Nampak? Dan awak boleh pilih. Awak cuma nak apa? Research article saja ke? Awak cuma nak apa? Examination ke? Awak cuma nak apa? Apa lagi kita boleh filterkan dekat sini. Okay? So dia berbeza. Setiap databases tu advanced search dia berbeza. Kalau kita tengok dekat EBSCO pula. Okay, so nampak advanced search dia lain. Okay, kita boleh masukkan satu keyword kat sini. Ingat tadi saya mention, kita boleh tambah-tambah. Tambahlah lagi berapa keyword nak minta. Ingat tak tadi kita belajar boolean operator menggunakan 3 jenis connector apa? And, or dengan not. So kena faham konsep and, or dengan not ni. Sebab kadang-kadang benda basic macam ni pun kadang-kadang kita tak perasan. Tetapi dia memberi impact pada kita punya search result. Itu yang dapat terlalu banyak apa semua tu. So boleh tolak. Okay, kalau basic search macam ni. Simple. Macam Google punya konsep, nampak? Tetapi kita dah tahu dah, kita pergi pada advanced search. Nampak ni, kalau UiTM memang dah tahu dah. Dia appear dan dalam database ni dia akan appear nama institution. Maknanya kita langgan lah. Lepas tu, ingat, saya mention tadi, kalau awak jumpa function full text, tikkan full text. Okay, sebab kita nak PDF dia. Nanti cari-cari kecewa pula. Tak ada PDF lah, tak ada full text. Tikkan. Okay. So, ada juga sesetengah pensyarah ataupun supervisor dia mention, saya nak 5 tahun terkini je. Tetapi, based on bengkel yang saya pernah pergi, sebelum ni, penceramah tu cakap tak boleh, kita tak boleh terlalu rigid ataupun restrictkan 5 tahun terkini saja. Sebab logik tak? Kalau orang bidang engineering, orang bidang medik, kadang-kadang kajian tu dijumpa tahun bila? 10 tahun dululah dijumpa orang-orang yang dapat Nobel laureate tu. Kadang-kadang kajian tu dia dapat tahun 1960. Jadi kita tak boleh restrictkan saya nak artikel ataupun bahan dalam awak punya research proposal ni 5 tahun je. Tak boleh guna macam tu. Saya pun perasan juga tak boleh guna sebab sometimes teori, apa lagi, framework, findings orang dulu ni dia lagi membantu untuk kajian-kajian yang akan datang ni. Cuba kalau doktor-doktor restrict tak 5 tahun macam tu ke? Kalau saya untuk yang 5 tahun tu saya lebih tekankan di bahagian discussion. Sebab kalau dia justify dia punya findings dengan sesuatu finding yang dah 15 tahun atau 20 tahun yang dah publish, mungkin sebab dari segi sains ni benda tu kan dia berevolusi, dia boleh berubah. Tapi kalau dari segi untuk penulisan di introduction, saya tidak ada halangan kalau dia nak guna reference yang lama. Sebab logiknya lah finding-finding tanpa yang lama tak ada yang baru. Betul tak? Betul. Tu yang saya tanya juga soalan tu masa kat bengkel sebelum tu dengan penceramah tu. Saya kata saya punya, pernah lah kita jumpa juga lecturer yang kata tak boleh, saya nak 5 tahun terkini je. Lepas tu sekali saya kata saya rasa saya jumpa framework tu pun tahun 1990. Lagilah bidang-bidang library ni, orang-orang dulu punya previous research kan. So cuma boleh lah kalau awak nak tengok yang paling, sebab sometimes macam ICT tu memanglah mestilah dia nak yang advance, yang paling latest kan. Okay, so tak boleh guna lah teori yang kalau ada jumpa pensyarah yang macam restrict, saya nak 5 tahun, 10 tahun terkini je. So kena justify lah. Okay. So daripada sini kita dah belajar tadi boleh guna full text, nak limitkan publication jenis apa. Ini nampak kalau EBSCO Medline ni sebenarnya dia dah membantu awak. Contohnya awak punya kajian tu hanya nak perempuan je, pergilah female saja, kita dah boleh. Sebenarnya kajian awak tu hanya untuk mereka yang bawah, kanak-kanak, orang yang middle age 45. Sebenarnya kita dah boleh spesifik dah. Nampak kat sini kalau kita nampak ni. Okay. Dan saya difahamkan Dr. Teguh Syarul bagi tahu bahawa
SEM ni student kena refer pada kajian yang buat systematic review. So klik je lah systematic review je, maknanya dia akan bagi hits. Awak nak tengok contoh-contoh penulisan yang systematic review ni macam mana. Kita boleh detailskan lagi. Okay, bawah ni banyak tapi student kadang-kadang macam dia pergi tengok atas ni. Sebenarnya bawah ni macam-macam dah. Masih ada lagi pilih, nak image ke, nak apa ke semua boleh pilih. Okay, so daripada sini sebenarnya yang tadi kita nak pergi bersama-sama tunjuk adalah bahagian yang ini, nampak saya kata. Sini pun ada juga. All text ke, nak tengok abstract sahaja ke. Okay, ada lagi detail bawah ni. Okay, language ke pun boleh. Tetapi yang saya nak tunjuk hari ni adalah bahagian yang ini. Mesh 2020. Bila saya klik Mesh 2020, nampak? Dia dah bawa kepada page yang ini. Okay, so dia ada juga basic, dia ada juga advance. Okay. Okay, so ini dia dah pergi mesh ni, dia dah memang sebiji advance dia patah balik kat page ni lah. Tapi kalau kita just nak terms yang memang medik punya, medik kan dia memang ada satu terms yang memang awak contohnya. Katalah awak nak terms bigi macam ni. Saya type tadi yang dalam page yang saya mention tentang height. Kalau kata nak tunjuk virus, kita tengok ataupun kita tengok browse ada tak terms ni. Okay, so saya type outbreak, apa yang terjadi adalah di bawah ni, ini semua terms medik. Nampak? Adalah ni virus dia, apa benda ni, disease outbreak, use disease outbreak. Sedangkan tadi saya type outbreak je. Dia ada bagi tahu. So bila kita klik disease outbreak ni, dia akan bawa kita lagi. Nampak? Dari disease outbreak tu, okay, kita nak apa? Sebenarnya saya nak relate dengan environmental pollution ke. Saya klik lah, bawah ni dia lagi tahu dia punya sub-sub dia. Okay, nampak? Environmental pollution berkaitan dengan apa? Water pollution ke, waste product ke. So awak kena tahu dulu apa sebenarnya awak nak cari. Jangan merandom main-main tik-tik je. Awak kena tahu sebenarnya awak punya kajian tu tentang apa. Sebab tu masa awal-awal nak decide nak buat kajian apa ke, dia mesti tahu dulu hala tuju kajian tu. Jangan macam saya nak buat pasal virus outbreak. Nanti mesti lecturer akan tanya, okay, virus outbreak awak relate apa? Nantilah saya tanya kawan saya nak buat pasal apa. Mana boleh macam tu, awak kena mula-mula dah kena clear. Saya nak buat virus outbreak kepada apa? Tentang waste product. So waste product saya, bahan apa pula waste product? Kalau water pollution, okay, water pollution apa? So boleh tik-tik dekat sini. Nampak? Sebenarnya relate dengan food contamination. Bila kita dah klik dekat sini, okay, nampak? Dari sini dia ada sub pula, sub heading yang berkaitan dengan sebenarnya macam mana nak prevent waste ataupun pollution ni. So saya pergi pada prevention control. Pilih pula terusnya. Sebenarnya saya nak juga waste pollution saya, cara prevent ni yang berkaitan dengan statistik. Mesti kita nak tengok kan statistik pollution yang berlaku dan sebagainya. Okay, bila kita dah tahu apa yang kita nak, apa topik awak tu dah identify, hala tuju dia dah clear. Jangan masa dah bergangau-gangau lagi. Terus klik search database. Dia akan bagi awak, sekejap, nampak 34,000 ni yang berkaitan, nampak. So nampak kalau kat sini nampak dia dah detect. Ini sebenarnya yang mesh tadi tu. Water pollution plus nampak. Food contamination, apa lagi. Jadi kat sini kita boleh terus tick limit full text, dia akan lagi berkurang. Okay. Nampak? Tinggal 5,000 je. Daripada tadi punya banyak 35-36,000, yang ni memang nampak dia dah lebih detail. Nak limitkan apa pula? Academic journal saja ke dia lagi kurang lah. Subjek tu tadi sebenarnya kita dah pilih yang berkaitan dengan medik tadi, kita lebih menjurus, lebih detail, masuk in-depth. Okay? Kat sini kalau awak just nak filter ikut jenis tahun, sebenarnya saya nak tengok waste apa dia tadi, relate dengan kanak-kanak, efek dekat kanak-kanak ke, kita pilih lah child sahaja. Nampak dia tengah updating. Kat sini kita gunakan pula refine filter punya function. Tinggal 188. Okay? Boleh? Boleh ke tak boleh? Ke baru first time dengar? So tu Skomelan ni mahal sebab dia ada yang mesh ni. So kalau kita stop langgan ni memang melompat lah semua-semua pensyarah apa semua.
So dia tak sama macam sign direct tadi. Sign direct tadi terms apa-apa semua yang relate medical sciences ke dia akan tarik juga crawl. Tetapi Epscom Ella ni dia lebih detail lah. Boleh student. Boleh puan. Okay, ada apa-apa nak tanya tak? Some mesh ni. Dia sebenarnya mesh ni dia nampak macam susah. Saya pun masa dulu macam ya apa benda ni mesh ni. Tapi sebab dulu kita pernah duduk di bahagian katalog buku. Jadi kita tahu dah macam UiTM pun buku-buku medik sciences ni dia punya buku label dekat tepi tu kita guna Q dengan W. Walaupun sebab medical subject heading ni dia kita kumpulkan di dalam grouping dia yang sama supaya senang lah kalau orang nak cari buku-buku medik ni. Kita tahu dah kalau pergi RAK, QW, WS dengan Q tu memang mereka dalam buku-buku yang relate dengan bidang medik. Kita dah groupingkan dia. So memang nampak mula-mula macam apa benda medical subject ni. Sebenarnya kita kena faham bahawa term kita dengan orang yang biasa tak sama. Macam saya cakap tadi lah, saya faham heart attack tapi sebenarnya dalam medik dia ada abnormalities heart, dia ada lagi congenital dysfunction dan sebagainya, term-term tu. Sebab tu untuk pelajar, awak kena tahu dulu sama juga macam orang bisnes. Saya faham annual report. Selalu kalau kita guna database yang financial, saya faham term annual report. Kita tahulah apa laporan company kan. Tetapi term seorang financial bukan. Dia nak tengok balance sheet, income statement, financial risk apa. Itu term-term orang bisnes. Tu lain pula. So memanglah macam kita pun tak nak expert kena ingat medical subject heading yang pustakawan ni, tetapi kita boleh bantu kalau terms-terms. Sebab tu masa dalam slide saya tadi saya mention kalau tak sure refer apa, refer vocabulary, refer dictionary. Dictionary pun untuk medik tak sama dia bukan boleh refer Oxford dictionary tak. Awak kena cari dictionary yang memang untuk medical punya bidang. Sebab tu kat library kita ada buku dictionary yang berbeza. Pelajar nursing dia ada dictionary nursing. Orang bisnes dia ada dictionary bisnes. Selalu terjadi adalah student ni dia main taram je type lah keyword-keyword. Tu yang kita tak mau awak main suka hati type keyword tu. Kalau orang bidang medik pastikan tahu hala tuju. Awak nak buat tentang apa, topik awak tu, siapa awak punya, dia berkait dengan apa awak punya study tu, focus group awak siapa. Sebenarnya berkait benda-benda ni start daripada awal dia berkait antara salah satu sampai ke ujungnya pun berkait. Termasuk nanti besok kita nak pergi pada database yang Web of Science dengan Scopus ni. Web of Science, Scopus. Sebab kalau dari awal awak dah main gurara, main type je, tak guna yang tadi boolean, tak guna yang tadi truncation, wildcard. Lepas tu awal-awal awak dah tak nampak hala tuju kajian awak tu apa, macam mana nanti nak cari? Takkan main 2-3 hari awak punya kerja nak main type, cari. Banyak benda lain lagi yang awak boleh buat sebenarnya. Okay? So tu antara trik dia. Dan untuk mereka yang nak guna databases dalam Easy Access ni kita dah masukkan. Kita try tengok huruf C. Yang ini baru saja Yang ini baru saja dalam bulan lepas. Kita tunggu sekejap. Untuk mereka yang nak buat systematic literature review, nak tengok contoh-contoh, boleh tengok pada Cochrane Library ni. So kita pergi bersama-sama Cochrane Library. Untuk makluman, ini adalah database yang dilanggan oleh National Health Institute, National Institute of Health, Kementerian Kesihatan Malaysia. Dia subscribe untuk semua Malaysia ini antara yang kita orang memang terbaik dia langgan. Sebab sebelum ni pernah ada pensyarah suggest UiTM langgan. Tapi harga dia memang tak ada lah. Harga dia memang mahal. So kita orang memang tabik spring diorang boleh langgan untuk semua. As long as dalam Malaysia ni boleh akses saja. So bila klik saja Cochrane Library ni, dia akan bawa kepada page yang warna purple ni. Dalam ni yang bagusnya adalah anda boleh tengok contoh-contoh. Contohnya kalau katalah nak cari tentang virus outbreak Okay, nampak? Bila kita type saja, yang bagus di database ni, bila saya type dia virus outbreak tadi, kalau siapa perasan, dia dah bagi suggested term. Tadi dia keluar, tak mau keluar pula dah. Virus. Okay. Dia akan keluar suggested term dekat bawah ni. Jadi bila kita try search, tapi sini sebenarnya, ingat tak tadi kita belajar letak in quotation tu pun boleh. Tunggu sekejap, dia tengah bagi search
Tengah loading. Okay, sama. Filtering ada di sebelah kiri. Nampak? Last 2 years, last year, last 9 months semua ada. Okay. Nak jenis apa? Qualitative study ke? Nak apa dia? Intervention ke? Kemudian boleh lagi topik. Sebenarnya saya nak relate tadi virus outbreak. Relate dengan apa? Infection disease. Dia ada 8. So dia akan jadi lebih narrow, lebih sikit lah. Dan dalam ni sebenarnya awak dah boleh tengok dah. Dia adalah review ke? Dia adalah protokol ke? Sebenarnya bawah tepi ni ada banyak lagi. Nampak? Evidence ke? Semua dah ada kat sini. Dia adalah trials ke? Nampak? Dan kita boleh download terus. Contoh macam ni. Kalau dia bagi PDF dia tu, saya dah try masuk kat handphone. Boleh je download. Tunggu jap. Nampak? So ada view PDF. Ingat tak tadi saya sebab ni saya tak sign in. Kalau kita ada Copenio, dia akan bagi tahu PDF tracker. Yang sebelah kanan ni adalah unpaywall. Unpaywall tu. So saya klik view PDF. Kalau dapat, terus dia akan terus download kat bawah ni. Sekejap. Okay, tunggu jap. Nampak tengah download. Berjaya download PDF. Okay, so antar alternatif selain daripada sebab Cochrane ni dia memang tujuan utama dia adalah database of systematic review. Sebab kalau kita tengok tadi pun kat sini dia dah bagi dah. Kalau ada PLOS, PICO ni adalah yang untuk dorang guna untuk analyse systematic review tu pun dia akan listkan. So nampak? Saya dah dapat download dah artikel ni. Nampak? So antara alternatif lah. Awak boleh gunakan SciDirect, Medline dan saya suggestkan anda explore yang Cochrane ni. Nampak? 84 page. Banyaknya. Okay. Boleh. Setakat ni okay. Puan Diana, saya nak tanya yang EBSCO Medline punya tadi database tu. Okey, kalau untuk yang atas ni kan berapa string yang dibenarkan maksimum dia untuk kita nak masukkan keyword? Dia tak ada limit. Janji Dia tak ada limit. Janji kita pergi pada terms yang betul, study kita tu fokus. Macam tadi bila kita try cari, saya nak water pollution, lepas tu nak relate pula dengan food contamination, lepas tu pada patient, apa semua kita boleh. Dia tak ada limit. Tapi cuma kalau kat atas tu kan dia ada pemilihan and, or atau not kan, betul? Okey, so maksud dia macam kat atas ni sekarang ni Puan Diana letak kataan or. Okey, kalau yang bawah ni kita nak letak and, bawah sekali kita nak letak not, boleh lah ketiga-tiga macam tu. Boleh. Okay. Ni nampak ni tambah lagi boleh. Okey. Tapi kita kena sedar sometimes kita akan berhadapan dengan no result sebab kita dah terlalu banyak sangat kita masukkan. Boleh kat sini, katalah nak letak or, katalah nak letak dog. Okay. Lepas tu kita try lepas tu or in front. Boleh, kita try tengok. Tadi 188 tekan search. Nampak? Tiba-tiba dia jadi banyak pula. Tadi 188, tiba-tiba jadi banyak pula. Mungkin kalau kita letak double quotation tu mungkin lagi sikit. Nampak lagi sikit kot. Ni kita try. Dog saja. Benda ni kena try. Error sebab sometimes jadi, sometimes tak jadi. Saya pun kadang-kadang what? Okay, sudah search. Nampak? Dia jadi kurang. Dia lagi kurang. Tadi 2 million something, dia jadi 1 million something. Tapi saya lebih prefer diorang guna straight terus pada mesh ni. Sebab mesh ni dia lebih detail. Sebab dia dah memang dalam bidang. Sebab dia macam dah bagi tahu kita sebenarnya macam okay, daripada contoh satu term outbreak ni, katalah dia dah ada satu term apa term lagi nak cari? Ada tak term apa-apa nak cari yang medik punya? Bidang perubatan. Parasite. Apa dia?
So katalah ni infection, sebenarnya saya nak infection control. Lepas tu boleh tick dekat sini. Nampak? Ada lagi. Dia ada lagi next apa? Sebenarnya nak tengok pest control. Pest control dengan apa? Organization and administration. Relate pula dengan law. Dia tak yang cases law ni ke? Boleh. So saya prefer awak guna yang ini sebenarnya. Yang mesh ni sebab dia lebih detail. Terus kita klik search database, dia akan jadi lagi. Terus narrowkan pada in-depth lah. Nampak? 76. Compare kalau tadi kita main letak-letak kat sini tu, apa-apa je dia akan main tarik je. Yang bukan relate dengan medik pun mungkin ada chances juga masuk dengan kajian awak. Limit pada full text. Hantar lagi sikit ni. Nampak? Tinggal 14. Nampak perbezaan bila kita guna yang random kat sini tambah. Memang semangat mula-mula tapi baik kita pergi direct pada mesh tadi tu. Kalau saya jadi awak, saya akan pergi yang ni mesh tu. Boleh je nak tak guna ni, tak ada masalah. Mungkin first dia nak try dulu guna cari ni. Lepas tu baru dia nak pergi in-depth guna mesh tadi. Okay? Boleh. Okay, sebenarnya kita prefer anda, bukanlah tak ada limit pun. Maksudnya nak download ni, nak download semua sekali boleh je PDF ni. Sebab dia sebenarnya lagi kuat untuk justify bila sesuatu database tu banyak digunakan, banyak di-download oleh user, dia menguatkan untuk kita maintain sesuatu panggilan data tu. Sebab kita risau juga next year ni duit ada ke tak ada duit sebab keadaan sekarang ni untuk databases ni. Sebab UKM dia memang dah stop UKM dia tak ada langganan database sign direct. Puan Diana, Ya? boleh tak tolong ceritakan sedikit kepada student ni? Selalunya mereka tak tahu apa tu kepentingan database ni, sebab itulah mereka selalu pergi ke Google Scholar, Google sahaja. Dan berapa sebenarnya approximate duit yang terpaksa dibelanjakan oleh universiti just untuk maintain untuk menjadi pelanggan di databases ni? Okay, kalau kita tengok dekat yang easy access ni, sebenarnya dia kalau kita tengok all ini adalah kalau ikut yang poster tadi pun kita currently kita melanggan kepada 30 something database. Dekat sini 36 online database. Ni adalah senarai-senarai dia kalau tengok. Okay, e-books pun lain. Dia sebenarnya dia memang lain lah. Package e-book ni lain dan dia ada pula berbeza-beza pula dia punya style. Ada setengah tu adalah perpetual access. Maknanya kalau kita dah tak langgan database tu, link hosting website tu, kita still boleh dapat PDF dia boleh access. Tapi ada setengah tu pula jenis langganan yang dia datang bersama-sama dengan subscription untuk hosting. So ada banyak lah dia punya package-package dia yang menyebabkan kos sesuatu langganan tu kita kena bear dia punya kos lah. Dan macam Sign Direct ni pun kita agak tinggi langganan dia, kalau tak salah saya juta, tetapi total masa tahun 2013 masa tahun saya manage pangkalan data ni punya subscription, kita spend dekat 13 juta. 13 juta. Jadi sebab tu kita dah ambil inisiatif, ada setengah databases ni anda kena pergi ke Perpustakaan Negara Malaysia. Maksudnya jadi ahli U Pustaka yang online, anda boleh akses database contohnya bernama. Dulu kita langgan asing. Langgan asing tu kat silap saya harga dia RM250,000 lepas tu dia punya CV dia, setiap kali student tekan yang PDF ni, macam contohnya macam ni. Kita nampak, kita klik PDF, sebenarnya dia ada satu pula method. Satu klik kita akan kira dia adalah one full text download. Dan untuk kita justify, kalau tahun 2013 tu bayangkanlah 13,000, 8,000, lepas tu makin dah turun dia punya peruntukan yang diberikan kepada kita disebabkan kita akan kaji selalunya UiTM ni kita akan kaji berapa orang buka website ni. Mana macam ni saya tengah buka, tengah search macam ni. Tetapi jawatankuasa yang nak luluskan peruntukan yang berbelas-belas juta ni, dia tengok pula sekarang berapa orang download PDF artikel tu. Jadi kita ada report untuk UiTM Johor Selangor, berapa orang guna Science Direct, berapa orang guna EBSCO ni, berapa orang guna e-books yang kita ada dekat dalam ni. Contohnya format e-books ni, berapa orang pula. Itu yang kadang-kadang sebab student ni dia pergi buka, dia carilah apa-apa pun, dia macam setakat tengok je lah hari ni, besok lah download. Sebenarnya kita menggalakkan anda untuk download sebab logik dia jawatankuasa yang nak bagi peruntukan ni, ramai download,
maknanya kuat untuk kita mempertahankan langganan sebab kita dah dapat macam ura-ura lah, ura-ura di mana berbelas-belas pangkalan data akan dimatikan. Daripada sini ni, daripada 30 something ni, akan ada nanti yang dah tidak termasuk dekat dalam langganan ni. Belas-belas lah yang kita dengar-dengar rumors. Dan pesyarah-pesyarah pun ada yang dah PM kita, betul ke nak stop langgan? Betul ke nak? Kita orang tak tahu sebab yang uruskan langganan ni adalah Shah Alam. Sebab dia langgan untuk semua kampus cawangan. Dan faham tak UiTM ni kita ada berapa cawangan? Cepat soalan petang ini, tengah hari. Berapa cawangan UiTM ada? Banyak. Banyak berapa? Mesti tak ada orang bagi jawapan betul. Tengok jap. Berapa cawangan UiTM ada? Kira. Kita ada 38 perpustakaan cawangan di seluruh sistem UiTM. Jadi bayangkan kalau kita nak maintain sesuatu pangkalan data ni apa semua, kalau setakat student macam setakat berjalan-jalan, banyak juga hari ni artikel, pergi pula database lain apa semua. Sama macam Cochrane ni, National Institute of Health ni dah ambil inisiatif langgan untuk semua. Bila langgan benda free ni selalu macam tu doktor, benda free ni student setakat macam tengok je lah macam ni database ni dah. Bayangkan nanti tahun depan diorang nak justify kat kementerian ya, Kementerian Kesihatan lagi dia nak pakai duit sekarang kan dengan keadaan sekarang. Student setakat tengok je, dia searches yang kita tengah buat ni, dia ada count juga. Bila awak cari dekat dalam keyword, letak ni searches session ni macam awak masuk sekali ni, setakat hari ni ada masuk sekali SunDirect, setakat hari ni ada masuk sekali EBSCO Mainline, itu session. Okay, tapi sebab tu kita minta user bila dah pergi yang modul online database ni, kalau kita tengok kat sini by subject, kalau awak detailkan health and sciences ni, sebenarnya ada banyak database lain yang awak boleh tengok. Okay, so dia tengah listing kan, dan kita klik expand ni supaya awak tahu expand ni, ini apa yang kita langgan, buku ni walaupun ni nampak Bantam e-books, dia sebenarnya cover apa? Bidang sains, teknologi, medik. CAP e-books ni pun ada juga relate dengan environmental sciences, clinical key. Nampak? Janganlah awak biasa guna, guna EBSCO Mainline je lah. Tapi sebenarnya awak tak pergi macam lain-lain macam ni. EBSCO Dynamac ni clinical question, practice yang selalu doktor-doktor pakai. Ni gambar. Mungkin awak rasa macam alamak anatomi macam kaitan ke? Tapi sebenarnya pathology disease ni ada kat sini. Nampak? Boleh gunakan EBSCO Scientific Medical Art Image. Sebab dia walaupun nama macam dekat-dekat, interface dia tak sama. Kalau saya buka ni EBSCO Scientific Medical ni, lain. Nama macam sama EBSCO Mainline tadi. Okay? Tapi dia tak sama. Nampak? Sebab dia lebih pada gambar. Dan gambar ni takkan awak dapat dekat Google Scholar ke, tak ada. Sebab dia memang control. Database subscription ni dia memang sangat menjaga lah, nampak kat sini. Nak tengok COVID-19 tu bentuk macam mana, nampak. Memanglah ada dekat Google tu. So kalau kata saya cari kat sini, cari apa lah? Kita tengok dia punya layout dia. Tu yang kita nanti awak tengok, dah tak boleh klik. Kenapa tak boleh klik dah? Sebab tu lah. Student hanya tengok je, tak download. Sebab tu banyak kali kita cakap e-books tu download, apa semua download. Dia ada dah kat bawah ni. Medical illustration. Nampak? Siap ada video. Kalau tengok kat sini, nampak? View item. Lepas tu kita minta anda explore. Walaupun hari ni kita cuma pergi beberapa databases, boleh tengok yang lain-lain ni juga. EBSCO e-book. Dulu zaman kita orang student, kalau fakulti perusahaan maklumat, first year student kita kena cari pelbagai jenis bahan untuk kita punya assignment. Dia siap kategori pula. Berapa e-book dapat, berapa journal, berapa conference proceeding. Tu lagi detail lah. Nampak? Dia ada macam-macam ni lagi. Boleh download lagi. Tak sama download dengan YouTube video-video ni. Boleh download lagi, nampak? Nampak? Medium JPEG. Nak download apa? Gambar dia high resolution lah. Dia compresskan gambar tu semua.
Itulah kalau tiba-tiba tahun depan awak tengok dah tak boleh download ataupun awak bila buka easy access ni ada iklan-iklan dekat atas ni menyatakan bahawa UiTM discontinue sebab UKM memang 13 ke 18 database dah tak dilanggan. Antaranya diorang tak langgan Sage, kita ada lagi. UiTM masih ada lagi. Science Direct diorang dah tak langgan. Memang itulah. Sebab kalau tak salah saya ada tahun bila UiTM tak langgan Web of Science untuk 1 tahun tu. Memang Huru-hara jugalah kami. huru-hara lah sebab pensyarah dia nak untuk diorang punya kenaikan pangkat, pengesahan jawatan semua kan dia kena tengok berapa publication dia semua kan. Betul-betul. So sebab tu kita ada setengah databases, contoh macam ni, ProQuest Dissertation ni. Kalau kita tengok, ProQuest Dissertation ni dia adalah dilanggan oleh ni. Ini begitu risau ni. Kementerian kata tak payahlah langgan, bukan orang guna pun. Ni pun sedangkan dia sangat bagus sebab dia ada full text thesis oversee. Apa lagi kalau tak silap saya, Web of Science. Sekejap, kita tengok. Web of Science, UiTM, Scopus. Scopus dia langganan kementerian. Ni pun kita risau kat ni. Takut kementerian duit bajet ni dia dah divert lebih kepada kementerian kesihatan ke apa, mana kita tahu kan in future dia dah tarik dah sebab tak ramai orang guna. So besok kita akan tengok details tentang Scopus dengan Web of Science ni lah. Sebab kita dah dapat ura-ura dah, memang tak ada bajet. Datuk Bakar dia adalah chair untuk jawatankuasa yang langganan-langganan ni. Dia memang bagi tahu dah hint-hint. Kita pun tak tahu. Kita tak tahu je nanti tiba-tiba keluar poster UiTM tak langgan. Lepas tu kita orang ni lah yang kena marah. Kena apa dengan lecturer. Dulu ada satu lecturer Prof John Weber Ada fakulti farmasi. Farmasi. Kita orang stop langgan Science Finder kot. Science Finder tu dia untuk dia punya, dia selalu guna. Tapi sebab kadang-kadang diorang ni pun ada juga bila dah stop langgan dah baru saya guna ni. Jadi macam ni kita nak justify data dia setiap kali awak download ni. Macam tadi saya download gambar ni apa semua kan. Dia semua ada data. Dia memang ada method untuk dikira berapa penggunaannya. Tu yang kita risau tu. Tak boleh tipu lah, data ni memang tak boleh tipu. Lepas tu kalau student kita galakkan anda untuk download lah. Contoh lagi macam ni kan, boleh download banyak-banyak tu. Download je, tak ada limit pun. Okay, so ada soalan tak? Sekejap saya stop sharing sekejap. Sementara menunggu jawapan-jawapan soalan student ni. Okay, ada soalan nak tanya. Attendance saya boleh ambil, kejap saya letak link Google kat sini, boleh isikan yang link Google yang saya letak dan juga boleh isikan borang evaluation borang evaluation ni kena isi selepas sesi kelas ni lah. Kejap saya letak link ni. Kalau siapa nak tanya apa-apa boleh je. Syazwan, dekat chatbot tu soalan ke jawapan ke ajakan ke apa tu, rasukan ke apa, My Town tu. Sempat lagi COVID My Town My Town tu apa? Bukan supermarket tu ke? Bukan supermarket tu ke? My Town mana boleh merentas daerah boleh ke? Okay, sekejap. So saya nak student isikan borang evaluation ni dan familiarkan, saya akan bagi slide ni dekat Dr. Teguh Syarul nanti, familiarkan dengan truncation tu dan identify apa awak punya keyword topik. Jangan besok baru nak macam baru berangan-angan saya punya thesis proposal saya pasal apa semua. Better awak dah ada hala tuju dah, awak punya kajian tu topik dia apa dia punya orang kata study focus group dia apa. Supaya nanti kita tak urara sangat lah besok nanti jangan awak masa tu dah start pening lah. Okay.
Okay, so untuk pelajar saya nak nasihatkan untuk besok punya sebelum pergi esok punya kuliah, korang kena identify apa korang punya keywords dalam bidang kajian masing-masing, sebab nanti korang punya first assignment adalah berkaitan dengan pencarian keywords ni menggunakan string-string dan menggunakan semua teknik-teknik yang diajar. Itu adalah first assignment korang. So korang kena identify dah apa keyword yang sesuai untuk setiap kajian korang. Bukan korang dengar and then tak ada buat apa-apa ya, ada assignment yang berkaitan. Okay, so jangan main-main. Okay, so tadi saya ada bagi borang evaluation. Yang second link tu adalah borang kehadiran. Kalau tak sempat isi borang kehadiran tu pun tak apa, nanti Dr. Tengku Syarul bagi yang student ni attendant tu pun tak ada masalah. Okay, so kalau tak ada soalan saya stop recording dulu, tapi mungkin lepas daripada tu ada nak tanya apa-apa ke, saya boleh je lah menjawab segala pertanyaan student.